أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk bulan Ramadan, bulan yang Allah telah tetapkan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu as-siyam, yakni puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kalau kita tengok daripada tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum itu umat pada zaman dahulu mereka telah berpuasa juga sebagaimana kita pada bulan Ramadan ini, cumanya kadarnya berbeza. Kita berpuasa 30 hari sepanjang bulan Ramadan, manakala umat-umat terdahulu berpuasa beberapa kali sepanjang tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat mereka masing-masing. Jadi kalau kita lihat maqasid ataupun tujuan yang telah ditetapkan dalam ayat Al-Quran itu ialah agar kita bertakwa. Jadi bertakwa ini pun maksudnya cukup besar, cukup luas. Antaranya kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ada yang disebut wattaqun naral lati, yang membawa maksud untuk kita takut kepada api neraka dan sebagainya. Jadi dia ada aspek-aspek takut, ada aspek-aspek mengawasi, menjaga dan sebagainya. Saya ingin membawa kepada saudara-saudari sekalian untuk kita lihat aspek yang kita perlu awasi dalam bulan Ramadan ini, yakni aspek jangan membazir. Jadi dalam ayat suci Al-Quran juga disebut innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin, yang mana disuruh kan supaya kita tidak membazir, kerana membazir itu adalah salah satu daripada perbuatan syaitan. Jadi kita kena hindarkan daripada aktiviti-aktiviti yang membawa kepada pembaziran. Satu kajian yang telah dibuat oleh Mardi dan juga oleh SW Corp, yang mana kempen tersebut, kajian tersebut dinamakan My Safe Ramadan, atau lebih kurang begitulah, yang mana mereka mengkaji beberapa bazar di negara ini. Ada kajian 10 bazar, ada kajian yang sampai berbelas-belas bazar, yang mana merekodkan setiap hari ada pembaziran 800 kilo ke 1000 lebih kilo sehari, mengikut kepada skala bazar yang mereka kaji. Ada bazar yang kuantitinya agak besar, 200 ke 300 gerai, ada kalanya sampai ke 800 ke 1000 kilo sehari. Jadi apabila dikirakan oleh SW Corp dan sebagainya, total makanan dan minuman yang telah dibazirkan, ianya boleh memberi makan kepada lebih daripada 17,000 orang. Jadi ini adalah satu implikasi yang cukup besar kepada, bukan sahaja kepada ekonomi, bukan sahaja kepada masyarakat, malahan kepada keadaan alam sekitar lah. Jadi kalau kita lihat banyak inisiatif yang telah dilaksanakan, baik daripada kerajaan maupun gerakan-gerakan di luar sana, di seluruh dunia. Kita tengok orang mula ada kesedaran berkaitan dengan menjaga consumption, menjaga pengambilan makanan, supaya tidak membazir, tidak berlebihan. Ayat suci Al-Quran juga banyak menyebut tentang wala tusrifu wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul musrifin, innallaha la yuhibbul mu'tadin, supaya kita ni jangan melampau-lampau, jangan membazir daripada sudut permakanan. Ada ayat suci Al-Quran yang lain dalam surah Al-Ma'idah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, makanlah daripada rezeki-rezeki yang halal dan baik, wa la ta'tadu, janganlah berlebih-lebihan, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tak suka kepada budaya berlebih-lebihan lah.
Maksudnya bila kita makan tu sekadarnya. Jangan makan berlebih-lebihan ataupun makan mungkin membawa kepada pembaziran. Ambil banyak tapi yang mampu makan mungkin separuh, mungkin sebahagian sahaja daripada makanan yang telah dihidangkan. Jadi budaya ini perlu kita elakkan. Kerana apa? Kerana makanan ini akhirnya nanti kita lupuskan pun kita tak tahu lupuskan macam mana. Adakah dengan cara yang baik ataupun selain daripada itulah. Dan kita tengok SW Corp juga ada mengusahakan daripada lebihan makanan ini, ada lebihan makan yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan, yang tak boleh dimakan. Jadi yang tak boleh dimakan tu terpaksa lah letak dekat kawasan pelupusan sampah. Yang boleh dimakan ini mereka hantarkan ke satu tempat-tempat yang mereka rasa itu boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh di tempat gelandangan atau sebagainya. Sekarang ni juga kita tengok ada inisiatif lebihan barang-barangan runcit sebagai contoh. Ini kita baru sebut pasal makan. Makan sahaja dah bertantan dalam masa sebulan Ramadan. Ini kan lagi kalau kita tengok dekat pasar-pasar borong, ada barang-barang mentah seperti sayur, ikan yang mungkin tak terjual. Itu ada lagi barang-barang yang menjadi bahan-bahan di tempat pelupusan sampah. Jadi walaupun kita ada tempat pelupusan sampah, tetap juga kita kena berfikir setakat mana tempat itu mampu menanggung sampah-sampah yang kita telah buat, barang-barang yang kita telah bazirkan itu. Nanti di kemudian hari kita akan menghadapi masalah-masalah yang lain. Sebagai contoh pencemaran tanah dan sumber air. Sebabkan pelupusan sampah ni dia bertimbun, lalu bahan-bahan yang ada dekat tempat itu dia mula masuk menyerap ke dalam tanah dan akhirnya merebak ke sumber air yang kita ada. Jadi orang akan ada masalah yang lain pula selepas itu.